Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang kitab mukhtasar kitab pada bab al-ihtiba' fil masjid yaumal jum'ah wal imam 'alal mimbar, iaitu duduk ihtiba' pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah. Duduk ihtiba' ni dia satu istilah. Saya pun tak tahu kalau istilah dalam bahasa Melayu kita macam mana. Tapi kedudukan dia ni bawah tu dia ada sebut dan kita jumpa dah dalam kitab Sunan Nasa'i ni. Dalam pengajian Sunan Nasa'i. Duduk punggung tu rampak ke lantai. Kemudian dia angkat dia punya kedua lutut tu, dia letak berbetulan dengan dada itu. Kalau orang Arab dulu, kadang dia ikat dengan serban dia. Duduk dia bukan tinggung. Dia ikat lutut, ataupun kadang-kadang dia buat gini. Dia pegang, dia peluk dengan tangan gitu. Jadi maknanya paha tu dia akan rapat di perut lah. Gitu. Itu dia panggil ihtiba'. Kita bincang dah sebelum ni Nabi tak benar tu sebab apa? Sebab dia mudah terdedah aurat itu. Bukan tidak boleh sebenarnya. Bukan tidak boleh. Cumanya keadaan itulah takut terdedah aurat. Sama-sama orang Arab dulu dengan pakaian itu kadang-kadang tu tidak sesuai. Kalau kita pakai seluar seperti kita ni tak, tu mungkinlah. Tidaklah ketara sangat dia punya keadaan ternampak fizikal itu. Itu dia panggil ihtiba'. Kalau tengok bawah tu, ihtiba' adalah duduk dengan tengok tu dia bahasa Indonesia lah tu. Dengan punggung menyentuh tanah. Lalu kedua betis ditegakkan seraya diikat dengan kain atau dipeluk dengan tangan. Seperti yang saya sebut tadi lah. Boleh faham Kamu dia bahasa Kelantan panggil ni? Khusus. Dibenarkan kalau tidak ada masa tubuh tak? Dibenarkan. Sebab dia ada riwayat Nabi larang. Hak tu larang tu maknanya supaya berhati-hati. Kita jumpa dari Sunan Nasa'i tu. Takut nampak aurat lah. Sebab kedudukan gitu. Pertama-tama kita pakai pelikat jangan tembem buat gitu. Dia jadi mudah berlaku kesilapan di situ lah. Sebab tu kata tidak haram, boleh. Kemudian juga ada ulama kata kena lihat kepada budaya lah. Setengah-setengah budaya kalau duduk gitu dianggap sebagai tidak su'ul adab, buruk akhlak lah. Tidak beradab. Kena tengok keadaan. Kita selalu tak buat jarang. Jarang buat. Kalau buat gitu kenapa? Biasa kalau kita tengok Pakistan. Pakistan banyak buat. Sebab tempat dia biasa. Tempat dia biasa. Kalau tengok di masjid India tu, kalau kita pergi biasa pun dia. Dia boleh nerah duduk gitu. Dia boleh tidur kita tarik sekak kita. Dia tu. Tu dia panggil ihtiba'. Baik. Anda tidak letak nombor ni. Tak apalah. Nombor berapa tadi? Berapa 719. 719. 719. 719 ni. Okey. Imam Syafi'i berkata, ni kalau Arab dia ni lah. Sebab dia kalau mengikut ulama, dia kata Maulid sebenarnya kita sebut hotel Arab sebab hotel Arab tu Nabi sebut biar kita dengar. Baik, kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarani malla apa ni? Malla attahimu. Akhbarani malla attahimu an Nafi' an Ibn Umar annahu kana yahtabi wal imam yakhtub yaumal jum'ah. Itu ta'arat dia. Apa maksudnya? Telah diberitahu kepada saya dari seseorang yang mana saya tidak tuduh dia dusta.
Mana orang ni tidak kuat sangat sebenarnya. Tapi tidaklah siapa perekat kita tuduh dia dusta, maknanya masih boleh dipercayai lagi. Dia cerita pada saya, dia ambil riwayat dia daripada Nafi' daripada Ibnu Umar bahawasanya ia duduk ihtibak ketika imam sedang berkhutbah di atas mimbar. Mana Ibnu Umar duduk begitu, duduk ihtibak ketika imam sedang baca khutbah pada hari Jumaat itu. Sebab kalau asar ni dia sebut terang, sebab kalau dalam terjemahan ni dia kata sedang berkhutbah di atas mimbar gitu ya. Tapi kalau kita tengok yang asar ni sebut dengan jelas, berkhutbah tu maknanya pada hari Jumaat. Disebut dengan jelas. Kalau hak 10 jilid pun dia sebut gitu juga, Irfa' Fauzi. Tak apalah. Jadi maksud berkhutbah atas mimbar tu maknanya hari Jumaat lah. Dia terjemah gitu. Ni perbuatan Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar ni? Ni antara sahabat Nabi yang kuat ikut sunnah. Mana kalau Nabi buat gitu, walaupun perkara itu tidak menjadi sunnah secara syariah pun, bila Nabi buat, dia buat. Sebab apa yang Nabi buat ni bukan semuanya dijadikan syariat, tidak. Misalnya Nabi makan roti, tidak jadi syariat makan roti. Kalau ada kata makan roti syariat, berakal lah. Cara makan itu syariat. Cari yang halal, cari yang berkualiti itu syariat. Ada tuntutan syariat di situ. Apa yang kita nak makan itu diberi kebebasan oleh agama. Ini cara agama kita. Okey, qaul yang ke-720. Imam Syafi'i berkata, duduk ketika imam berada di atas mimbar adalah seperti duduk pada semua keadaan, kecuali apabila seseorang menyempitkan orang lain. Hal itu saya pandang makruh. Yang demikian itu apabila ia duduk bersandar dengan banyak mengambil tempat melebihi orang yang duduk biasa. Ia menjulurkan kedua kakinya serta melepaskan kedua tangannya ke belakang. Hal yang seperti ini saya pandang makruh kerana menyempitkan tempat duduk orang lain. Namun apabila terdapat pada kakinya suatu penyakit, maka hal itu tidak mengapa. Apa dia sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Imam Syafi'i ni? Bila kita duduk dalam jemaah ni, kita kena jaga. Sebab tu cara orang Melayu rupanya duduk bersela mana-mana pada seluruh dunia tu. Sebenarnya pergi mana-mana pun. Sebab tu dia kira boleh tahan lama duduk begitu. Sebab kalau kita duduk seperti tahiyat awal tu tak sekejap ya. Lepas tu berasa lenguh. Tambah-tambah bila kita ni semakin berusia, tubuh pun semakin besar. Saya sendiri pun tak boleh duduk lama tu. Rasa sakit kaki. Duduk bersela tu. Kalau kita pergi ke muka, kita nampak baik. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i duduk hak biasa. Kira-kiranya bagaimana kedudukan kita tu, bentuk duduk yang kira-kira mengambil ruang paling sedikit. Supaya ruangan itu boleh dimasuki oleh orang lain. Mana jadi ramai boleh duduk. Kira-kira duduk lagu mana hak paling tu. Maknanya duduk hak biasa. Yang dikira duduk yang dianggap sebagai berdisiplin, beradab itu satu yang disebut sini. Yang kedua, tapi kalau seorang itu duduk menyebabkan jadi sepit orang lain, itu bagi saya makruh, kata Imam Syafi'i. Misalnya dia buat contoh, misalnya duduk belunjuk tu patola tangan ke belakang supaya duduk tokak gitu. Okey, dia tok belakang gitu. Lepas tu kaki ke depan, kecuali hak sakit ada bermasalah tu tak apalah. Misalnya di Masjid Telipuk ada satu kali tu sampai dia tak pergi berbulan-bulan. Sebab apa? Sebab dia lutut dia buat apa, dah lutut dia ni tidak mana rosak, jadi tak boleh nak belok lah. Jadi dia malu nak pergi. Sebab apa? Sebab ada ustaz kata tak boleh, dia kena sujud juga, kena rapat dahi juga. Jadi maknanya kaki dia tu dia kena betul pusing gitu masa nak sujud tu. Jadi pokipah helikopter dia ambil saya. Akhir sekali dia rasa malu, dia tak pergi. Lepas tu dia jumpa saya. Saya kata tak payah, sujud setakat boleh. Makna inilah. Makna dengan kita tak kaki depan, makna tak kena orang depan tu, tak kena, tak mengganggu orang di sebelah kiri, tak mengganggu sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, tak mengganggu. Itu lebih baik. Jadi sujud setakat mana? Setakat yang mampu. Makna dahi tak mencecah lantai ada. Kalau dahi mencecah lantai tu, itu popok kelah, popok enung lah tu. Apa ni? Popok dia panggil main yoga, popok tarian ballet tu dah. Tu. Dia tak perlu. Sebab ni dia kira semaya orang sakit. Dia kata kalau lagu tu senang. Dia tak sebutlah ustaz mana, dia kata ustaz tu kata tak boleh selagi boleh sujud. Jadi menyebabkan dia minta dua orang dia kena kosong tepi dia ni. Dua ruangan. Lepas tu dia rasa malu.
Ada budak-budak ketawa, orang tengok dia. Saya kata tak buat begitu. Ni mana kita olok kaki ke depan, hak ni bukan kaki sakit, sebab tu dia anggap makruh tu. Patut letak pula depan terganggu orang. Kaki yang paling tangan letak belakang kita kan biasa kita buat itu. Dalam sah tak boleh buat begitu. Ni contoh yang disebut oleh Imam Syafi'i. Jadi kita boleh kiaslah mana-mana perbuatan si cara duduk yang mengganggu orang lain itu tidak dibenarkan. Termasuk idza menyakiti jemaah. Itu ni ingat makruh ni paling kurang ni. Hak paling kurang. Dia silap-silap dia boleh jadi dosa besar, jadi haram lah. Itu maksudnya. Jadi kena jaga molek lah. Kena jaga molek kan. Sebab itulah dulu pun saya pernah masa kita bincang kitab apa ni Hasyiatan itu kitab pondok lah masa belajar Maulana tu. Qalyubi wa Umairah tu. Apa kitab pondok tinggi lah tu. Memang dibincang lah. Jadi dalam perbincangan itu saya ingat lagi bila kita duduk ni dalam saf ni duduk dalam saf masa semaya, khususnya ketika merapatkan saf tu jangan sampai peringkat menyempitkan orang. Sebab ada setengah orang tu kaki dia letak hampir rapat. Sedangkan hak sebenarnya mengikut kita kata posisi yang betul supaya selesa, kaki tu kita kena anggarkan biar sama saiz keluasan tu dengan dua bahu kita tu, supaya dia selesa ketika kita sujud, ketika duduk antara dua sujud selesa. Baik, dia timbul satu isu. Kita nak kira hukum macam mana. Setengah orang tu bila dia rapat kasah, dia kena sentuh kaki kita dengan kaki dia. Jadi kadang-kadang terganggu. Tak silap tu. Tidak sampai gitu. Sebab dia maksud rapat sah ni bukan suruh rapat tu secara hakikatnya. Kalau tak rapat, kalau tak betul, jadi hati kamu pun akan jadi tak betul juga. Itu isyarat. Sebab tu ulama fiqh kata, mana kita duduk tu, mana kalau anak kami lalu tu boleh lalu, okey, dah kira rapat dah tu. Dalam kitab fiqh. Maknanya kita hampir rapat ujung ni mesti dia gini kan, betul bila dia akan jadi macam V lah. Antara kaki kita dengan kaki jiran kita sebelah dan dia macam V. Mana anak kami boleh lalu. Tak apa, dah satu. Ni rapat sampai tekan dia punya jari keliking kita tu. Ada berlaku. Kita kesok sikit, dia kesok sikit. Serabut perut kita. Enggak kukunya panjang dia tu. No? Benda-benda gitu kena jaga. Dalam sah tak boleh. Kena jaga. Sebab orang jadi terganggu fokus tu. Tak boleh. Sebab itulah ulama fiqh kata, maknanya kita kena anggarkan lah. Maksud rapat tu apa sebenarnya. Sebab kalau nak kira syaitan masuk, dia masuk melalui darah kita kan dalam hadis sebut. Jadi hak tu sebenarnya nak suruh jaga biar sama. Latih biar serupa. Latih biar sepakat. Latih biar bersama. Tu maksud saf. Hikmat dia. Tu. Mana kalau orang pijak sejadah kita pun tak apa. Tu sebab dia adik-beradik kita tu. Adik-beradik seagama. Latih tu anaknya. Ni pijak sejadah dia tu. Nya culang. No. Tu. Bahaya juga tu. Kena jagalah. Sebab Ana sedih sebenarnya. Ana sebenarnya. Tapi orang kita ni kalau nak ayat acak-acak tak boleh. Dengan sebab guna sejadah ni tak. Padahal orang lain guna juga. Molek-molek adah pun. Setengah tu guna tak Ana. Jadi sejekal tu biasa ya. Jarak. Dah sejekali sana buat apa tu. Sebab sejadah dia besar. Kawan ni pun sejadah besar juga. Jadi menyebabkan jadi ganggu sebab itulah molek cari sejadah yang kecil lah. Muka tak si bawa kan, muka ada peraturan lagi tu kena patuh juga. Setengah tu beli kecil terus sejadah pun. Misal sampai mangil. Mana untuk dahi saja. Dah nak suruh bawa sangat. Orang panggil sejadah juga dia tu. Hak nak sininya janganlah dengan sebab sejadah menyebabkan terjejas. Orang panggil sifat solat. Tu termasuk sifat solat tu. Dia kedudukan rapat sah betul ke itu termasuk sifat salat. Kan Nabi sebut ada sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami salah. Setengah riwayat min iqamatis salah. Kena jaga Kena jaga. Sebab apa kalau tak jaga takut tak ada berkat, jadi dia jadi mudah untuk syaitan ganggu kita, merosakkan fokus kita. Baik. Jadi kena berhati-hati. Baik, seterusnya bacaan dalam salat Jumaat. Ni bacaan dalam salat Jumaat ni. Al-qiraah fi salatil Jumaah. Bacaan dalam salat Jumaat. Qaul yang ke-721.
Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia membaca suratul Jumu'ah. Dia baca suratul Jumu'ah. Dan idza ja'akal munafiqun pada salat Jumaat. Popok munafik duk dengar tu pokok tu. Jadi Imam Syafi'i kata riwayat Abu Hurairah. Dia bila dia sembahyang Jumaat, kalau dia jadi email lah maksudnya ni. Dia baca suratul Jumu'ah dan idza ja'akal munafiqun pada salat Jumaat. Maka Ubaidillah bin Rafiq kata, saya pun baca dua surah ni juga. Baca ni kalau dalam syarah hadis lah. Maknanya kerap baca, acak kali. Bukan setiap kali baca begitu. Orang kita ni mudah faham begitu. Itu tak tepat lah. Dia sungguh-sungguh tepat tu kan. Memang baca suratul Jumu'ah lah. Tak pilih lah surah lain. Tak kena juga begitu. Acak kali, ya betul. Itu dalam syarah hadis disebut. Cuba tengok di bawah ni. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu biasa membaca keduanya. Biasa, mana bukan sentiasa. Biasa baca. Tapi tidaklah sentiasa. Dan dia pun kata. Dia kata. Bila dia baca, dia kata. Inilah maksud kita mengaji kitab ni. Kita nak tahu hak asal. Mana ulama buat tu mana dalil dia. Misalnya Sayyidina Ali bila dia baca kedua surah ni. Suratul Jumu'ah dan surah Munafiqun tu lah. Maka dia pun kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bihima. Sesungguhnya Rasulullah acap kali atau sentiasa baca dua surah ini pada solat Jumaat. Kena faham, kana tu makna selalu, tu bukan makna setiap kali. Mana tak miss. Tak, bukan makna begitu. Supaya sajadah itulah. Dan kalau kita tak ada tinggal. Bahkan nak mayadah baru dia dengar dulu. Oh, tidak sejarah. Lari cari masjid lain. Temu ngana di Masjid Payagambar. Kata nak gimana? Dia kata, sini tak baca surah sajadah. Saya kata, tak apa. Tak ada masalah kata. Tak sedap kata. Dia pergi cari masjid lain. Temu saya. Setelah kita pergi lewat gitu. Kalau siapa setara tu jadi salah faham tu. Tak boleh lah tu setara tu. Jadi kalau siapa setara tu tak kenal lah tu. Salah lah tu. Padahal dalam hadis Nabi bila orang mai tak boleh hundur lidah tu. Orang komak tak boleh turun dah. Dalam hadis. Ni orang mai yel. Dah lagi. Nak cari apa tu? Tak faham silap tu. Kalau Allah kapur misalnya Allah baca tu memang tak boleh. Bahkan syarat jadi imam kena ingat suratul Sajdah. Kalau lain tak ingat tak apa. Tu kira-kira subjek wajib. Surah wajib. Tak kena kalau siapa gitu. Baik, seterusnya. Dia di sini kalau kita belajar hadis, dia bahas hadis ni dia bahas pada kana tu. Kalau kita belajar hadis, dia bahas pada kana. Sebab kana ni ada mana istimrar, sama-sama. Tapi ada juga dengan mana acap kali. Sebab tu di sini terjemah biasa, menjadi kebiasaan. Kebiasaan ni tidak mana istimrar, tidak mana tak pernah miss. Sentiasa baca begitu. Tidak makna begitu. Tu kana. Dan ini kita bincang dah Nasa'i dulu. Banyak kali itu wakana Rasulullah. Bahkan kalau mengikut dari segi terjemahan, dulu guru saya anak murid pada Dr. Datuk Yusuf Zaki Yaakob almarhum Kurwarun dia panggil Ustaz Labib. Ustaz Labib ni terkenal lah. Sehingga diiktiraf oleh dari bahasa dari sudut terjemah. Dia sebut tentang kana dari sudut bahasa. Dia ni penterjemah. Masa sekolah lagi. Sehingga dia pergi belajar di Mesir tu, pihak Dewan Bahasa cari dah dia. Sebab dia ada terjemah artikel menarik. Penggunaan bahasa Arab dia tu. Dia kata kana ni, ialah kalau kita tengok dari Nahwu gitu. Bila ada kana ni, dia memberi erti mana perbuatan itu memang ada dilakukan. Hal tu jelas. Bila sebut kana. Dan dia ada makna taukid juga. Misalnya kita kata Allahu Rahimun. Tapi kalau masuk kana wa kana Allahu rahima, dan Allah itu sememangnya, kena buh sememangnya bila ada kana. Dari segi terjemahan. Di sini maknanya Nabi baca, kita tak boleh nafi lah. Memang Nabi baca. Cuma tidak boleh difahami setiap kali. Tak miss. Bila hari Jumaat kan, tu saja baca. Tak boleh faham begitu. Tapi ada Nabi baca ke? Ada. Salah satunya pada kana itulah. Baik.
Seterusnya Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-72, dua lah. 722 kena tulis mudah. Imam Syafi'i berkata dari Samurah bin Jundub, Jundub ni Jundak ni khilaf ulama tu, Jundak setengah kata Jundak, setengah kata Jundub. Dari Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Tengok hari Jumaat baca ni pula. Nabi juga. Mana tidak tetap sebenarnya, hakikat sebenarnya tidak tetap. Itu riwayat daripada Samurah bin Jundub. Baik, 723 Imam Syafi'i berkata, saya menyukai dibaca pada salat Jumaat suratul Jumaah dan idza ja'akal munafiqun. Hal itu telah diriwayatkan daripada Nabi. Atas Nabi baca, saya suka baca tu. Kena ingat, suka ni bukan bermakna Imam Syafi'i suruh baca tu saja setiap kali Jumaat. Tidak makna begitu. Lepas tu kalau dia suka Nabi baca, tadi pun Nabi baca juga mengikut riwayat Samurah tadi. Nabi baca juga. Maknanya kita selang-seli lah. Itu maksud ianya. Imam Syafi'i berkata lagi pada qaul yang ke-724 ni, apabila imam membaca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah, dan satu ayat yang lainnya, maka hal itu telah memadai baginya. Memadai ni mana hak paling minima. Tak. Tak okeylah baca gitu. Bismillah, alhamdulillah, waladhdallin. Lepas tu baca Al-Qari'ah. Allahu Akbar lalu. Al-Qari'ah. Sepatah. Boleh. Sah dah. Tak baca pun sah. Tak nak kira. Tapi itu sudah khilaf sunnah. Menyalih sunnah. Patut ada kalau Nabi baca ayat gitu. Qaf baca. Qaf ya. Alif lam mim ke kaf ya ain sad Allahu Akbar. Lepas tu baca qaf pula rakaat kedua. Dia kalau sunat perut, dia boleh pergi dia suruh lain ganti. Jangan dibuat reject lagu tu. Sebabnya kalau kita perhati segi sifat salat Nabi, kalau Jumaat ni memang dia baca agak panjang sedikit lah. Sedikit panjang, bukan panjang sangat. Baik. Jadi Imam Syafi'i kata memadai ini apa maksud? Sah semaya tu jadi tak ada cacat celah, percuma tu lah. Dari segi sifat salat kena ambil kira juga. Jangan kita kira sah saja ibadat ni, jangan. Silap gitu. Kita kena mengambil kira sifat. Sebab itulah ulama kata fiqh ni dia bersidang apabila timbul isu. Misalnya ada orang baca qah ni, boleh ke lagu ni? Fiqh pun tengok maksud. Hak tu orang panggil perlu pada ilmu tu, ulama fiqh ni ada. Makna dia nilai perbuatan tu berdasar pada ilmu, kaedah. Dia kata sah. Sebab tu kalau kita tengok istilahnya digunakan, misalnya di sini asal dia ni memadai. Bukan dia kata molek. Memadai. Memadai. Jadi memadai ni maksud dianya orang kalau bahasa Kelantan kita sekadar sah saja. Nak kata ada kelebihan, kualiti, tidaklah sampai ke peringkat itu. Ni anda baca teks dia. Kalau belajar Arab dia boleh fahamlah. Wa ma qara'a bihi al-imam yaum al-jum'ah wa ghairuha min ummil Quran wa ayatan ajza'ahu wa in iktasara ala ummil Quran ajza'ahu wa lam uhibba dhalika lah. Cuba kita tengok di sini. Imam Syafi'i kata apabila seseorang membaca ayat dengan membaca satu ayat, dia baca Al-Fatihah, selepas Fatihah tu dia baca sayat. Boleh dah. Boleh dah. Saya terima begitu. Maksud ajza'ah boleh dah. Sah lah maknanya. Baik. Apabila ia hanya mencukupkan membaca Ummul Quran, maknanya dia baca Fatihah saja, tak baca langsung ayat. Tadi baca juga sayat. Hak tu pun boleh dah. Boleh dah. Tedah tu panjang sikit lah. Boleh dah. Kelantan dia faham lah tu. Boleh dah. Tu lain. Boleh dah tu. Namun saya tak suka. Apa dia tak suka? Sifat salat Nabi bukan gitu. Nabi tak buat gitu. Imam Syafi'i dia guna. Jadi kalau buat gitu kerana emergency, tu tak apa.
Mana emergency tu melibatkan kepentingan bersama semua. Nampak macam mana tu? Imam Syafi'i kata lagi, apabila dia membaca ayat dengan suara rendah, di mana seharusnya dibaca dengan suara nyaring pada hari Jumaat atau selain hari Jumaat, atau sebaliknya, ia membaca dengan suara yang nyaring di mana seharusnya dibaca dengan suara rendah, maka yang demikian itu saya pandang makruh, namun ia tidak harus mengulangi salatnya dan tidak pula melakukan sujud sahwi. Misalnya hari Jumaat tu orang ramai dulu tak ada pembesar suara. Mana tu email, sebab tu email tu antara kriteria orang suara lantang. Banyak penuh orang dok masjid pak keluar. Baca slow, pembesar suara tak ada lagi. Jadi sebab tu dia kena pilih suara hok kuat. Orang kelah-kelah kita tak ada jadi email sampai tu. Suara slow dak. Tu Baik. Jadi kalau seorang tu tidak menyaringkan baca Al-Fatihah, baca Al-Quran sama ada Fatihah ke ayat seperti pada Jumaat ataupun sehari Jumaat, sepatutnya dia kena baca derah. Ataupun dia baca derah pada ketika yang tidak patut dia baca derah. Misalnya kita kata itu tak ada orang, so kita kata ke dia kita tu. Gap dia kita kata, misalnya dia semai Zuhur lah. Dia baca derah. Waktu tak boleh baca derah tu. Sah maya. Tapi itu tidak menyalahi sifat salat Nabi. Sah semaya. Mana saya agak makruh. Dan tak perlu ulas semaya. Tak perlu sujud sahwi pun tak perlu. Tapi jangan dibuat waktu menyalahi sunnah tu. Ada juga setengah ulama kata antara waktu yang perlu dinyaringkan bila Jumaat tu tidak ramai. Ada juga yang sebut gitu. Hak kita bincang ni, kalau dalam konteks zaman kita ni tak jadi masalah. Ramai tak ramai apa setahu tu, dia guna pembesar suara. Tak jadi masalah. Supaya duduk Mekah antara benda pelik, duduk jauh, duduk dekat pun supaya bunyi. Dia punya speaker dia tu lah kita kata tak. Hak ni timbul isu ni di zaman dulu ketika kita kata baca itu hanya bergantung pada suara imam itu. Tu perlu ditekan. Sebab tu kena suara tu kena kuat. Tapi kalau dia tak baca kuat ataupun tepat slow, tepat sepatutnya plus kadang untuk dia baca kuat, tak perlulah sujud sahwi, tak perlulah i'adatus salah, ulang balik semua tak perlu. Maknanya apa? Sah. Molek kah? Tak. Itu maksudnya. Baik, sekarang ni kita nak bincang pula tentang kunut pada hari Jumaat. Bukan subuh ni, kunut pada hari Jumaat. 7 ruan ni tak? 7 ruan ni. Kunut, al-kunutu fil Jum'ah. Dia kunut ni asal dalam bahasa Arab makna ibadat. Salah satu makna dia, kunut. Salah satu makna lagi kunut makna taat. Kunut tu makna taat. Tu asal dari segi bahasa. Tapi di sini tidak ni. Ini bacaan. Bentuk bacaan. Okey, baik. Imam Syafi'i berkata, diceritakan oleh sejumlah orang tentang salat Jumaat Nabi SAW. Maka saya tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang menceritakan bahawa Nabi SAW mengerjakan kunut pada hari Jumaat. Beliau pernah melakukan kunut ketika terjadi pembunuhan para sahabat di sumur Ma'unah. Sahabat-sahabat ahli-ahli Quran. Kena bunuh. Mubali Nabi kena bunuh. Dibunuh dengan kejam lah. Nabi salat. Tu bukan nana hari tu. Zuhur, Jumaat Nabi baca. Jadi kunut itu tidak ada kecuali pada salat subuh. Ini mazhab Syafi'i lah ni. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Jadi bukan Imam Syafi'i menafikan ada kunut lain. Cuma waktu bagi Imam Syafi'i kunut tu kunut kerana malam nazilah ni malapetaka yang berlaku. Musibah yang berlaku. Bacalah kunut tu. Subuh ni tidak. Kunut ni dia bukan kunut nazilah. Tapi khilaf lah. Tapi mazhab-mazhab lain kata tak. Kunut ni nazilah saja. Ada Nabi baca subuh tu, hak tu nazilah juga. Sebab tu bagi mazhab lain dia kata tak ada kunut subuh ni. Mazhab Syafi'i ada khilaf lah. Jadi kalau kita rasa kuat hak pendapat lain, kita nak pakai tu boleh tidak. Tapi jangan kutuk orang yang baca kunut dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh begitu. Sebab Imam Syafi'i tu. Ni apa yang khilaf. Kita masalah kita kata kuat hak tak ada. Itu hal lain.
Kalau tidak jadi balah. Sebab ada seorang tu memang dia kata terai dia sebut. Tengah ramai-ramai gini lah. Bid'ah. Nyacai orang lain. Tapi molek kok jadi tidur jadi sedar. Rupanya terkejut. Saya pula terpaksa menenang ke dia jangan. Dia kata saya baca dia sebutlah. Orang tu orang ni daripada Indonesia kata tak kuat pula maksudnya. Kata masalah tak kuat tu bukan kita kata dululah orang kata dah. Cuma ulama ni dia cerdik. Tak kuat tu pada pandangan awak sebab masing-masing ada dalil. Dia panggil ni sudut tarjih. Sudut tarjih. Sudut tarjih. Ni kata lebih kuat ni kata sekadar itu. Baik, cuba kita tengok di sini. Sini tidak detail lah perbincangan ini. Kalau dalam kitab syarah hadis dia bincang dengan detail. Imam Syafi'i kata, mana dia tidak nafikan, dia kata ramai orang sebut Nabi salat, Nabi baca kunut dalam salat Jumaat. Apa ni? Ramai orang cerita. Mana riwayat tu banyak sebut tentang salat Jumaat Nabi. Tapi saya tak tahu. Tu perhati malah. Tapi saya tak tahu seorang pun. Mana tak sampai kepada dia. Setakat masa dia tulis kitab ni lah. Tak sampai kepada dia ada riwayat yang jelas lah. Yang menunjukkan bahawa Nabi mengerjakan kunut pada salat Jumaat. Tapi jelas Nabi ada melakukan kunut ketika berlaku pembunuhan sahabat dia. Ada atau ada? Hak ni tidak semesti subuh ni. Maknanya Imam Syafi'i terima kunut nazilah tu. Cuma hak kunut subuh ni lain. Imam Syafi'i dia faham begitu. Ke Zuhur ke ada Nabi baca kunut. Baik. Jadi kunut itu tidak ada kecuali pada subuh. Kunut yang mana? Kunut ni hak kita nak bincang ni. Dalam konteks mazhab Syafi'i. Seorang imam boleh melakukan kunut apabila dia menghendaki ketika terjadi musibah. Imam Syafi'i pun terima. Ni dia panggil nazilah. Nazilah di mana? Malapaka. Di mana ia boleh melakukan kunut pada setiap waktu. Tak mesti subuh. Hak tu kalau nazilah. Maksud nazilah. Tapi bagi ulama lain kata nazilah semua tu. Hak subuh pun nazilah juga. Tapi Imam Syafi'i tak. Kunut subuh ni khusus. Tu ya. Baik. Yalah perbincangan detail tak lah boleh tengok dalam Tidak Maulana pun ada bincang dengan panjang juga ni termasuk khilaf yang muktabar lah. Kena faham tu. Tak apa kita sebut orang kita ngaji ke ana tak baca ana sebut tu kan. Marah orang ni. Kadang orang kita ni pelik hati-hati tak. Dia baca kunut, dia paksa kita baca kunut. Kau tak baca tak boleh. Padahal dia baca tu kita pun tak kata apa. Kita ambil pendapat lain sebab kita ngaji bagi kita tu lebih kuat bagi kita. Tapi kalau ada orang baca kunut subuh tu tak ada masalah. Tapi setengah orang tak boleh. Siapa-siapa tak baca kunut subuh maka dia tu popok Y dia popok W dia kata bukan YW. Tu tak kena lah gitu. Tu melampau lah. Tak boleh lah gitu. Aku nak baca lah. Jadi kita pun tak baca pun jangan pula duk kata bid'ah orang baca tu. Tak boleh juga gitu. Jadi masing-masing pihak tu kena berlapis dada. Sepatutnya gitulah. Kalau tidak kata lah. Zahir ni nampak kutuk sama kita, sebenarnya kutuk ulama. Tak sih gitu kan. Baik, seterusnya ni kita bincang ni ringkas-ringkas saja ni, kita tidak nak detail sebab perkara ni dalam Sunan Nasa'i akan datang kita akan bincang dengan detail berkenaan dengan kunut dalam Sunan Nasa'i. Hal tu Syekh Ethiopi bincang dengan panjang lebar dengan dalilnya begini. Patah ada sebut ulama ni tarjah ni nama tarjah ni. Jadi Imam Ethiopi ni dia kemukakan riwayat-riwayat yang menjadi riwayat sokongan kepada mazhab Syafi'i. Hal tu kita nak kemukakan semua. Kita boleh tahu kita bincang Sunan Nasa'i lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada man adraka raka'atan minal jum'ah. Tu. Sesiapa yang mendapati sini mana sempat. Sesiapa yang sempat satu rakaat pada salat Jumaat, maka dia kena tambahlah satu lagi. Itu maksud dia nya. Baik, dia nak bincang ni. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, man adraka minas salah raka'atan faqad adraka as-salah. Ini pun kita bincang dah Sunan Nasa'i ni. Bincang dengan panjang lebar ni. Sesiapa sempat dengan satu rakaat maka dia telah sempat dengan solat itu. Maknanya boleh pahala Jumaat tu. Cuma kena tambahlah. Hak tak cukup tu. Ni termasuk dalam bab kan ni. Orang panggil masbuk muwafiq. Masbuk muwafiq. Tu. Kata Imam Syafi'i lagi, sesiapa yang mendapati satu rakaat pada salat Jumaat, maka dia kena sempurnakan rakaat yang tertinggal.
Dan demikian solat dia sempurna, sah dan sempurna, tak ada jadi masalah. Boleh Jumaat lah. Yang dimaksud dengan memperoleh satu rakaat ni apa? Dia punya dhabit dia. Dhabit ni dia kita kata ke Melayu. Itu dhabit lain, pengawah tu. Dhabit di sini maknanya ciri-ciri dia. Malamih dia panggil, malamih. Maknanya bila seorang tu dia sempat gini, kira dah. Maknanya kita kata ciri dia. Apabila yang dimaksud dengan memperoleh satu rakaat adalah ia mendapati rakaat sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk. Lalu ia rukuk bersama dengan imam kemudian sujud. Maknanya ketika dia rukuk tu, imam tak angkat lagi kepala. Tapi kena ingatlah kalau dalam fiqh, kalau selisih boleh lagi. Misalnya tu imam rukuk. Dia nak rukuk tu imam angkat kepala, selisih gitu. Maknanya imam tak sempat iktidal dengan betul. Kalau mengikut almarhum Tok Gumti Besar Kelantan, masa asana ngaji dia dulu, makna sebelum tulad belakang masuk dalam cawan dia dengan lengkap. Halqah dia panggil halqah, tulad belakang ni dia main tulad halu. Tak masuk molek lagi. Tak diri betul lagi lah mudahnya. Tapi Tok Guru dia guna bahasa fiqh tu. Tulad belakang ni halqah dia tu masuk belakang tu ke sempurna iktidal. Qiyam lah dia panggil. Tak siapa sempurna. Batal nak guna istilah selisih tu. Kita masuk Allahu Akbar ataupun tak buat gini pun tak apa tangan. Allahu Akbar. Menggotok imam rokok dah tu. Kita pun Allahu Akbar. Dia gitu. Selisih. Dia jangan pegang tak imam, dia pergi gitu ya. Selisih gitu. Selisih. Boleh lagi. Boleh. Kalau dengar slow sikit. Tak memang ada pun dalam hadis ada dia tunggu. Memang boleh tunggu tu. Bunyi orang buka pintu. Bunyi enggak boleh perasan. Lewat tak apa tu boleh. Dalam fiqh ada sebut tu. Tapi ya kira-kiranya ra'i makmum nyada lewat tak boleh gidah maya ni. Boleh tapi jangan lama sangatlah. Nak kata saya tu makhluk tunggu. Makmum tahu dah tak apa tu imam tu. Biasa bunyi. Dia tunggu lalu. Tak boleh kalau lagu tu. Maknanya tak apalah. Kalau kita nak sini hak orang panggil sempat tu apa? Kalau Imam Syafi'i sebut sini maknanya dia sempat rokok bersama imam. Tak apa tu. Walaupun ada ulama lain sebut ni dalam mazhab Syafi'i juga. Mana selisih pun tak apa lagi. Tapi kalau hak tu pun tak ada, kita tak ada. Kita tak ada rakaat tu. Begitu juga yang kena faham juga ni. Begitu juga perpindahan rukun. Antara yang disebutlah. Saya tidak nafikan setengah ulama kata hak moleknya biar imam selesai dulu baru kita ubah kedudukan kita. Misalnya imam rokok, biar dia selesai rokok dulu baru kita rokok. Memang ada pun. Begitu juga bila dia sujud, bila dia angkat kepala selesai duduk antara rusuk baru kita angkat. Begitu juga bila dia nak bangkit daripada sujud yang kedua nak naik, biar dia selesai dulu. Memang ada pun ulama kata begitu. Tapi ada juga ulama kata tak. Mana kalau dia memulakan, cuma sudah kita dulu. Oleh kerana mungkin tubuh dia besar, dia lambat pergerakan. Misalnya contoh nah. Mungkin kita tak nampak, mungkin kita duduk rakaat ketiga, duduk di sahih ketiga. Tu imam kata Allahu Akbar. Bar dia tu Allahu Akbar tu, dia baru nak pergi kawan. Tapi dia lah yang memulakan Allahu Akbar. Kita pun tahu, mana nak pindah rukun. Kita betul bangun, kita siap, dia baru duduk cakap nak bangun. Sebab dia tubuh dia besar, ada berlaku di Masjid Putrajaya, masjid bukan masjid besar tu. Jadi ada orang tanya saya, lagu mana Ustaz Ding? Kalau nak tunggu dia lama, kita kena sujud tu. Engkau di tubuh dia besar tu. Dia tokak kaki, dia kena tokak tangan ni, naik kaki ni dulu. Lambat. Saya kata tak apa. Sebab apa? Kita bangkit tu sebab dia dulu. Dia kata Allah, mana dia dulu? Itu tidak termasuk mendahului imam. Tak apa tu. Memang lah kalau nak molek, biar dia sesat dulu lah. Habis. Memang dia sesat, dah kita tak nampak Allah Akbar. Habis dah roh tu, beti dah rokah daripada roh tu. Allahu Akbar, rupanya baru bangun. Masa dia Allah Akbar, dia akad dah kepala. Jadi mungkin itu bermain besar semua tu imam ni. Tapi baca Quran dia sedap. Antara yang menarik perhatian saya lah dia baca Quran. Benar-benar tak apa, kita kena tahu lah. Itu apa panggil tujuan fiqh. Dah ni di Afrika Selatan ni. Ni. Jadi gitu. Jadi bolehlah dari segi fiqh tidak jadi masalah. Apa ya
Kita perlu tahu tu supaya tidak timbul rasa, kalau kita tak tahu kan akan timbul tu perasaan rasa rasa tak puas hati lagu mana tak kualiti, tak jadi, takut timbul syak wasangka, taraduk apa dia tu, gitulah maksudnya. Rasa tak sedap hati tu, rasa tak puas tu. Kita dulu berdiri juga, dia baru bangun. Tak apa, asalkan dia yang memulakan, itu maksudnya. Puas selisih tadi lah, rasa macam tak puas hati kalau selisih tu. Memang rasa tak puas hati, rasa jadi kau ni. Dia timbul perasaan gitu. Kena tambah rekat ni. Nampak tak beres ni. Nak timbul. Kalau kita tahu insya-Allah tidak timbul gitulah. Tidak timbul gitu. Kalau tambah sah juga. Mana? Dia gini dia gini sebenarnya kalau mengikut ulama, maksud ilmu tu makna kita pegang yang mana. Kalau kita tak terima sebab pendapat ulama banyak. Hak tu saat ni hak paling minima tu hak akhir tu. Sebab tu hak Tok Guru Menteri Besar Kelantan kata tu, kalau hak Tok Guru sebut tu dalam kitab fiqh memang ada lah. Hak dia kata nak suruh maksud sempurna i'tidal, betul tu lah belakang tu. Di dalam kitab fiqh Jawi ni, dia kata halqah ni maknanya mata rantai, apa dia panggil tu? Sendi tu lah belakang ni, kan dia banyak sendi dia tu. Dia masuk molek tu. Betul molek. Tu baru panggil sempurna i'tidal. Jadi kalau siapa tak tu tak dikira tak sempat dah kita dengarkan. Maknanya kalau kita rokok, terimeh tu bangun, selisih tu alah berat dia nak sempurna, tapi tak masuk lagi halqah tu lah belakang tu. Tak sempurna. Boleh lagi. Dia lagi. Tok minimal tak lagi dah sekat tu ya. Kayak kita tahu kayak tu. Bila kita tu email tak itu lagi ni. Dia strict gitu tu dengan kadar setengah ulama kata la ilaha illallah. Dengan kadar tu. Kalau email tu berok sujud lalu tak ada perkadar la ilaha illallah, itu tidak ada tumakninah dipanggil. Ada segi istilah, tidak ada tumakninah. Tak ada tumakninah memang asal tak sah, memang batas memang. Seperti masjid Ferrari tu lah, masjid Ferrari di Indonesia tu kan. Oh cepat dia main 7 minit 20 rakaat. 7 minit 20 rakaat. Anda tengok dalam internet tu, tu tak boleh gitu tak sah tu. Kalau lagu tu mai tu orang tengok apa pelik nampak tu. Baik. Apabila dia mendapati imam telah rukuk dan dia tidak rukuk bersama imam sehingga imam mengangkat kepalanya, maka rukuknya tidak menjadikannya mendapat satu rakaat. Untuk itu dia harus makna wajib melakukan salat zuhur. Ini pendapat Imam Syafi'i. Enggak khilaf lain mana saya sebut tadi, mana khilaf lah tu masuk khilaf. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i, tu imam angkat kepala dia tak rukuk lagi. Tak boleh dah tu. Tapi setengah-setengah ulama lain kata, selisih boleh seperti saya sebut tadi. Misalnya al-marhum Tok Guru, dalam mazhab Syafi'i juga tu. Tapi kalau Imam Syafi'i tak. Dia kira tu imam ni rokok tu maknanya dalam keadaan rokok. Tu imam tu tak akak lagi kepala. Kayak kita bila kita iktidah mula-mula sekali kepala tu lah. Masa tu imam tak akak kepala dia tak rokok lagi. Tu tak boleh. Itu mengikut nas daripada Imam Syafi'i. Lepas tu kita kata kita tak sepakat ni, kita nak pakai lah. Tak apa. Tak apa. Asalkan pendapat tu pendapat yang lahir daripada ulama mujtahid juga. Diterima oleh mana umat, tidak jadi masalah. Sebab tu ada yang mengatakan bila kita pergi tu takut timbul was-was pada doktor sebut saat ni lah. Tunggu biar dia akak kepala kat tambah rakaat sini. Tetap tak terima was-was. Saya tak pun tak nak apa saya pun. Nak ganggu tak boleh dari situ. Misalnya kita pergi jadi sebab takut nampak jadi orang panggil tergesa-gesa sangat. Leluh nampak semayang. Dah dia tengok rokok tu honggak. Kira. Siapa tu berik tu bunyi tu berik tu. Emergency berik tu. Allah tak boleh. Tak sah buat gitu. Sebab Nabi sebut dalam riwayat lebih baik lagi tinggalkan. Jalan biasa selalu. Lebih baik tinggalkan lagi. Sebab orang dia masuk dekat termengah-mengah jadi skok. Nampak apa semaya ni dia kira khusyuk tu besarnya. Bukan kira derkat tu. Lepas tu esok karang mari awal lah bol main lewat lagu tu nya. Tu maksud dia nya. Okey habis bab tu jadi kalau tak ada kena mai zuhur. Satu rakaat pun tak ada. Dia kena niat mai zuhur. Hak ni pun khilaf pun. Ada setengah kata tak niat tak apa, tambah jadi cukup 4. Tak niat tak apa. Ada kata tak.
Tambah 4 tu maksudnya dia kena qasak zuhur tu. Qasak ni niat lah. Khilaf pula situ. Maknanya semaya 4 rakaat. Hak ni khilaf lagi ni kalau nak kira. Tak, dia kata kalau dah salah boleh lagi. Ada yang kata, tapi dia mazhab Syafi'i tidak. Dan ramai ulama kata tak, kena semaya 4 rakaat. Dan apa amal ni? Mana qasar rakaat pun tak ada, kita buat 4 lah. 4 tu maknanya jadi zuhur lah. Cuma jadi zuhur tu setengah ulama kata niat asal kata tak, pakai buat 4 gitu lah. Gitu. Kalau kita perhatikan di sini pun dia tidak sebut secara khusus niat zuhur tu. Dia tak sebut. Khilaf lah. Masalah khilaf. Kena faham lah tu. Baik, seterusnya. Dia benar-benar lagu ni sebenarnya. Kita duk ngaji nampak sini porengkah ni. Sebabnya begini anak minta maaf lah. Mungkin setengah mungkin kalau sahabat-sahabat di pondok mungkin tak setuju. Dia sebenarnya kita pekoh ni. Kalau kita bicara halus sangat gini-gini melebihi setengah ulama dia tak sih gitu. Tak buat-buat pun tu. Kalau sekadar ni pun cukup dah ni. Lebih pada cukup dah. Nak lagu mana lagi? Kadang-kadang kita nak sebut setengah-setengah perkara puasa tak pernah sabar. Misalnya contoh kita kata tak. Misalnya geruk anggota besar. Lagu mana geruk anggota besar? Anggota besar ni tidak jari lah. Geruk. Misalnya setengah orang tu jenis geruk. Sahabat tu kali batas maya. Mazhab Syafi'i memang gitu. Tapi kau tengok dalam hadis. Berat lah. Kau tengok dalam hadis berat. Tengok Nabi letak nama dia. Cucu dia tu, perempuan tu. Umamah. Tak atas kau. Maya asas kata Maya Zahur. Siapa habis? Sahabat tu tengok mana jadi makmum hadut depan hak nampak tu nampak. Nabi nak rokok, dia letak. Nak sujud, dia letak petakak pula letak. Berapa kali ke 4 rakaat tu? Boleh sah. Tak nak ayat sah. Nak ayat boleh. Tapi Nabi tak suruh kata pakat buat gitulah hak mana ada cucu kena bawa mari. Nabi tak kata begitu. Nabi nak ayat hukum boleh. Sebab tu ulama berdalil tak apa. Tak apa. Sebab tu dia hak tu dikiyah kepada orang yang melakukan tawaf. Ke tawaf sebab semaya. Duk pikir cucu tak atas kok. Boleh. Ngap pempoh ke bila diyakini tidak keluar najis. Hadis tadi juga. Segi pekoh. Jadi sebab tu bagaimana kita ni, tapi kukuk mana kena jangan tengok hadis tu saja. Kena tengok hadis lain pula. Sahabat Nabi terdidik dengan Nabi bila semaya siapa buruk mari atas kepala. Ingat kau tunggu kayu tak gerak. Nabi juga suruh buat gitu. Jadi lagu mana dengan hadis tu? Nabi nak ayatnya pekoh ni mana hak tu dengan hak ni sah lah gitu. Dalam kadar tu. Tapi Nabi tidak buat, Nabi tidaklah semaya letak semua umamah tak tekak dia. Cuma nak ayat boleh. Tu ya. Sah lagi tu sekadar tu sekadar. Nabi nak ayat tu. Kalau puak Syiah kata tak perlu pakai ayat lalu, apa dia buat gitu jadi keliru. Pakai awak Syiah tu. Dia kritik lalu dia. Nak siapa dia kata letak, lepas tu bila nak bangun tu ambil pula letak atas tekak. Tapi umat Islam faham. Ulama faham, sahabat faham. Sebab tu sahabat tahu nak ayatnya boleh ya. Hukum dia paling besar tu kita bicara dalam nasai. Hukum nak ayatnya, hak istilah menanggung najis ni apa? Budak tu, mamah tu tak balik. Kecil, tina pula tu. Kira air kecil perempuan, kan lebih itu lagi. Nak kira dari segi pekoh. Tak apa. Lepas tu, kita kata budak kecil. Kemungkinan kecil. Kemungkinan dia tak kira. Yang pasti dia tak kecil masa tu. Lepas tu mesti dia pakai. Lampai tu. Lampai zaman dulu, lampai lain tak sopa. Lampai dulu kalau dia kecil tu, beg tu. Muka kain. Kalau dia tak itu pun maknanya, nak bani lebih baik. Pempos lampai zaman kita ni lah lebih baik lagi. Jadi kalau hak tu boleh, hak ni lagi boleh. Supaya juga perempuan minta maaf lah. Perempuan ke ketika haid boleh naik masjid dibincang dulu takut titik dah. Enggak lah ni tak terima dah. Perempuan haid mai sokai. Lemah kita tengok. Dia mai sokai tu lah. Tak talah Kelantan kata. Tak keluar darah haid tu. Mana kita kena ambil kira dari segi pekoh tu. Mana kalau perempuan sekarang dalam keadaan dia pakai, kita kata, apa kita panggil tu? Modest bukan pempoh dia. Modest dia tu lah. Maknanya kemungkinan untuk keluar darah tu anak tak ada sekarang. Maknanya lagi boleh lah. Nak duduk lama pun boleh. Sebab tu Tok Guru Mufti Besar Kelantan dia suruh muslimat naik dalam masjid masa kuliah muslimat waktu duha tu. Gua nak jumpa dah. Tok Guru duduk tangga nak murid datang masjid. Tok Guru dia ustazah lah. Dia mari dia tak naik duduk tangga. Tak saya kebetulan singgah mayasa.
Saya kata tetangga tu masjid lagi. Kita kata ustazah kena duduk luar pagar. Ngajar. Enggak anak kenal ustazah tu. Dia kawan kakak anak. Sokor dia. Oh, kata tak ding tu. Tapi masalah yang kita bukan tuk besar. Anak kata tak apa ustazah. Segi perbincangan dan mazhab Syafi'i pun ada lagi perbincangan tu. Elak dia takut mencemari masjid. Dah lah ni tak timbul dah perempuan. Lepas tu setengah perempuan tu sikit saja kepada hari lagi lah tidak mengotorkan masjid. Hak orang panggil beberapa orang sahabat dulu, sahabiah dulu perempuan ke, misalnya apa kita kata? Nama apa tu? Allah. Dia ni kira berat benar lah. Sehingga dia ni tak pergi mana-mana kalau kita kemari sebab dia darah hit dia tu, buat istihadah dia tu siapa meleleh kan. Walaupun dia letak dah dia punya kita kata apa ni model yang sesuai dengan zaman letak dah, tapi banyak sangat. Sehingga dia tak pergi dia ke mana-mana. Berapa orang pak kita mengalami perkara gitu. Sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi pun bukan semua gitu. Jadi mana kalau kita nak pergi, jadi tak rekah cerita untuk guru kata tak apa. Baru naik atas masjid ustazah tu. Lepas hari tu dia kena tok guru besar kata. Bagus juga ada tok guru besar orang percaya ni. Jadi mudah masyarakat. Jadi kalau tok guru kecil belaka dah. Orang tak apa nak pakar. Jadi bila tok guru besar sebut tu, jadi maknanya mudahlah, kemudahan. Banyaklah kalau Maulana kata kebaikan kita pegang pendapat boleh ni boleh ngaji. Ni kalau tok guru cuti habis lah orang lain. Ana ingat lagi di sekolah ustazah ngajar tafsir. Dia hari tu ngajar bila siapa nak baca ayat Quran kat suruh pelajar baca. Nak baca dia juhurai nak baca tak boleh. Gitu kesan dia pendapat ni dia ada kesan dia. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Bab seterusnya kita akan bincang minggu hadapan. Seseorang yang rukuk bersama imam namun ia tidak sujud bersamanya pada hari Jumaat. Lagu mana? Seseorang rukuk bersama imam tapi dia tidak sujud bersama imam pada hari Jumaat. Cerita hari Jumaat lagi ni. Tu kita bincang minggu hadapan. Kita kata suspend tajuk ni. Baca tak ada gapo pun tengok bawah tu lah. Okey, kita berhenti setakat dulu. Kita akan sambung minggu hadapan tajuk ni.